Okey, sekarang cikgu nak teruskan subtopik yang seterusnya, iaitu bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahihan sesuatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 75. Okey, dalam hujah didaktif ini, yang tadi cikgu dah kata, kalau didaktif ini, kamu kena ingat format duduk. DUK, iaitu kalau didaktif, dia akan dari pernyataan umum tukar kepada pernyataan khusus. Okey, kalau sekarang kita nak fokus kepada hujah didaktif ini, dia dibahagikan kepada hujah didaktif munasabah dan hujah didaktif yang sah. Kalau hujah didaktif yang munasabah ini bermaksudnya semua premis atau kesimpulan adalah dalam nilai kebenaran yang benar. Semua adalah betul. Pernyataan yang diberikan adalah betul. Seterusnya, kalau hujah didaktif yang sah, kita kena pastikan setiap premis dan kesimpulan yang diberikan, dia mematuhi ketiga-tiga bentuk. Okey, apa itu ketiga-tiga bentuk? Sekarang, kamu boleh tengok buku teks masing-masing. Muka surat 75 juga. Dia ada tulis hujah didaktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. Dia sediakan satu jadual. Ada bentuk pertama. Bentuk pertama, premis 1 dia ada tulis semua A ialah B. Premis 2, C ialah A. Kesimpulan, C ialah B. Okey, bentuk kedua, dia akan guna jika P, maka Q. Lepas tu premis 2, P adalah benar. Kesimpulan, Q adalah benar. Seterusnya, kita tengok pula bentuk 3. Dia guna jika P, maka Q juga. Premis 2, bukan Q adalah benar. Kesimpulan, bukan P adalah benar. Okey, secara rumusnya, dia cakap, suatu hujah didaktif tu, dia dikatakan munasabah jika semua premis atau kesimpulan yang dia berikan adalah dalam nilai kebenaran yang benar. Baru dia kira munasabah. Kalau sah, kita kena pastikan hujah didaktif tersebut dia ikut bentuk 1 atau bentuk 2 atau bentuk 3. Okey, sekarang cikgu terangkan contoh soalan kepada kamu. Mungkin dapat lihat bentuk yang dia gunakan. Okey, tengok muka surat 76, contoh 17. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, soalan A. Premis 1, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis 2, 64 ialah gandaan 16. Kesimpulan, 64 ialah nombor genap. Okey, langkah pertama, kamu kena selesaikan berkenaan dengan sah ini. Tadi sah, cikgu cakap. Nak tentukan hujah ini sah atau tidak, kena pastikan dia ikut bentuk 1, 2 atau 3 dah. Okey, sekarang macam mana kita nak tentukan bentuk? Okey, sekarang tengok premis 1. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. Kamu kena pisahkan ayat ini kepada 2 bahagian, iaitu semua gandaan 16. Dia diwakili dengan A. Ialah nombor genap. Ini adalah diwakili dengan huruf premis 2. 64 ialah gandaan 16. Ini kena pisah 2 bahagian juga. 64 ni dikenali sebagai C. Sebab kita cuba tengok kat premis 1. Adakah huruf yang diwakili dengan 64? Tak ada. Okey, seterusnya kita tengok pula. Premis 2 ialah gandaan 16. Premis 1, adakah yang perkataan berkaitan dengan gandaan 16? Ada gandaan 16. Dia diwakili dengan A. Jadi, kat premis 2, kita pun wakil dengan A. Okey, tengok pula kesimpulan. 64 ialah nombor genap. Kita pisah 2 bahagian juga. 64 ni, dia adalah apa? Cuba tengok premis 1 dengan 2. Adakah 64? Ada. Dia diwakili dengan apa? Huruf C. Okey, kemudian pula nombor genap. Kita cuba tengok premis 1 dengan 2 juga.
Ada pada premis 1, ada nombor genap wakil dengan huruf B. Jadi, sekarang kamu boleh rujuk balik bentuk hujah didatif yang sah. Dia gunakan bentuk 1, iaitu semua A ialah B. Lepas tu kat premis 2, C ialah A. Kesimpulan, C ialah B. Yang tadi kamu yang masukkan huruf-huruf tersebut. Maksudnya, soalan ini adalah sah sebab dia ikut bentuk didatif yang sah. Kemudian, lepas kita tentukan dia sah atau tidak, kita kena cari pula munasabah. Tadi cikgu cakapkan munasabah ni kita kena tentukan setiap premis dan kesimpulan adakah dia benar atau palsu. Okey, kita tengok. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. Benar. 64 ialah gandaan 16. Benar juga. 64 ialah nombor genap. Benar. Okey, kalau semua pernyataan yang dia bagi benar, maksudnya adalah munasabah. Jadi, jawapan anda kena tulis sah dan munasabah. Okey. Sekarang cikgu bagi satu contoh yang lain. Okey. Premis 1. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Premis 2, bumi berbentuk sfera. Kesimpulan, bumi adalah bola keranjang. Okey, dalam soalan macam ni, kita yang pertama kena cari dia sah atau tidak dulu, iaitu tengok dia guna bentuk 1, 2 atau 3. Kita pisah premis 1 dulu. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Semua bola keranjang A berbentuk sfera. Wakil dengan B. Okey, kemudian premis 2. Bumi berbentuk sfera. Bumi kita wakil dengan huruf C. Berbentuk sfera, cuba cari premis 1 ada ke? Ada. Dia wakil dengan B. Okey, kemudian kesimpulan. Bumi ialah bola keranjang. Bumi tadi C kan kat premis 2. Bola keranjang A. Jadi, ni dia guna bentuk 1. Tapi, kamu cuba rujuk balik jadual bentuk 1. Adakah dia ikut susunan tersebut? Dia guna semua A ialah B. C ialah B. C ialah A. Adalah tidak sah sebab dia terbalikkan susunan premis 2 dengan kesimpulan. Maksudnya, ni dia adalah tidak sah sebab dia tak ikut hujah didatif, bentuk hujah didatif yang sah. Kemudian sekarang kita nak tengok adakah dia munasabah. Macam mana? Kita kena tengok kan adakah setiap premis dan kesimpulan yang dia beri adalah benar atau palsu. Premis 1. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Betul. Bumi berbentuk sfera. Betul juga. Lepas tu, bumi ialah bola keranjang. Palsu. Jadi, hujah didatif ini adalah tidak munasabah sebab kesimpulan dia adalah palsu. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, sekarang kita tengok yang I punya. Muka surat 76, contoh 17 juga. Dia guna yang ni. Premis 1. Jika K boleh dibahagi tepat dengan 8, maka K boleh dibahagi tepat dengan 4. Premis 2. 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Kesimpulan, 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, yang ni kita kena tengok dulu yang sah dia dia guna bentuk mana. Kalau ada jika dengan maka. Jika maka dia akan guna bentuk 2 atau bentuk 3. Boleh rujuk balik jadual tadi. Okey, sekarang kita kena tentukan pernyataan P dengan pernyataan Q dulu. Okey, pernyataan P adalah K boleh dibahagikan tepat dengan 8. Q, K boleh dibahagikan tepat dengan 4. Okey, sekarang kita dah jumpa pernyataan P dengan pernyataan Q. Kita sambung pula tengok premis 2. 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Kita cuba tengok P dengan Q. Ada perkataan yang sama dengan dibahagi tepat dengan 8 ni ke? Ada. P.
Lepas tu, kita tengok kesimpulan. 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Ada ke kat pernyataan P dengan Q? Ada, dia dekat sama dengan Q. Tetapi, dia ada perkataan tidak boleh. Kamu cuba tengok. Premis 2 dengan kesimpulan. Dia ada perkataan tidak boleh. Maksudnya, dia gunakan bentuk 2. Tetapi, dia tidak sah sebab dia gunakan songsangan. Sebab tadi kamu boleh tengok kalau bentuk 2 dia akan guna ni. Jika P maka Q kat premis 1. Lepas tu premis 2. P adalah benar. Lepas tu kesimpulan Q adalah benar. Tapi dia sekarang dia guna tidak boleh. Maksudnya dia tidak sah kerana dia tidak mematuhi bentuk hujah didaktif yang sah. Sekarang kita kena tengok pula munasabah. Munasabah dia kena tengok nilai kebenaran bagi setiap premis dan kesimpulan. Okey, premis 1. Jika K boleh dibahagi tepat dengan 8, maka K boleh dibahagi tepat dengan 4. Ini benar. 12 boleh dibahagi tepat dengan 8. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Ini benar juga.